Apabila fitnah darah menjadi kepercayaan umum, sudah tiba masanya untuk berhenti tertanya-tanya mengapa antisemitisme semakin merebak. Menurut podcaster terkenal dan juga sebahagian besar daripada golongan politik Amerika, Israel dan orang Yahudi dipersalahkan kerana menyeret Amerika ke dalam peperangan serta melakukan pembunuhan beramai-ramai. Pembohongan-pembohongan ini bukan sahaja menjadi arus perdana, malah ia kini menjadi kepercayaan popular dalam budaya masyarakat tanpa sebarang cabaran. Namun, sebahagian besar dunia Yahudi masih yakin bahawa jika mereka dapat meyakinkan semua orang untuk berbaik-baik, gelombang antisemitisme selepas 7 Oktober mungkin akan hilang. Hari ini, dalam Think Twice, kami menyelami punca-punca kebencian terhadap Yahudi yang semakin meningkat untuk bertanya mengapa begitu ramai orang yang mendakwa ingin melakukan sesuatu mengenainya dan organisasi yang ditugaskan untuk mempertahankan Yahudi gagal. Hello dan selamat datang ke Think Twice. Dengan antisemitisme yang semakin merebak di kiri dan kanan, sudah tiba masanya untuk orang Yahudi berhenti cuba menjelaskan kepada pembenci Yahudi mengapa mereka salah. Penyebaran prasangka terhadap orang Yahudi di pihak kiri telah menjadi perkara biasa dengan alasan kritikan terhadap Israel atau penentangan terhadap Zionisme. Sistem pendidikan dari sekolah rendah dan menengah hingga college dan universiti sebahagian besarnya telah diambil alih oleh golongan progresif yang telah membantu menyebarkan teori kiri yang berbahaya tentang kaum yang melabelkan orang Yahudi dan Israel sebagai penindas kulit putih. Cengkaman mereka terhadap budaya popular juga sama kukuh. Sementara itu, Yahudi anti-Zionis terus mengkritik komuniti Yahudi yang keliru dari kedudukan mereka di media liberal arus perdana yang telah menormalkan lonjakan antisemitisme selepas 7 Oktober. Pada masa yang sama, minoriti lantang di sayap kanan ekstrim turut menyebarkan fitnah darah dan teori konspirasi yang sama keji untuk memburukkan bukan sahaja Israel dan Perdana Menterinya, tetapi juga semua yang menyokong negara Yahudi, sama ada Yahudi atau Kristian. Namun reaksi daripada kebanyakan komuniti Yahudi yang berorganisasi masih lagi keliru dan usaha mereka untuk menangkis trend ini kekal tidak berkesan, malah mungkin membawa kesan sebaliknya. Jadi bagaimana sepatutnya orang Yahudi dan sekutu mereka bertindak balas terhadap krisis ini? Bagaimana mereka boleh mendapatkan semula pengaruh di akademi dan kawalan ke atas sekolah-sekolah? Dan bagaimana mungkin sesuatu yang mendekati konsensus dui-partisan menentang antisemitisme dan menyokong Israel dapat dibina semula dalam keadaan seperti ini? Seorang individu yang sedang berusaha untuk mengubah keadaan ini ialah Nihalech, seorang pendidik Yahudi terkemuka, dan kami berbesar hati kerana beliau bersama kita hari ini. Mihalek dilahirkan di bekas Kesatuan Soviet dan berhijrah ke Amerika Syarikat bersama keluarganya pada tahun 1989. Beliau ialah seorang sarjana dan pendidik, pakar dalam sejarah Yahudi, kesusastraan Rusia, dan antisemitisme kontemporari. Beliau memperoleh PhD dari UCLA dengan fokus kepada penindasan Kesatuan Soviet terhadap ingatan Holocaust dan identiti Yahudi. Beliau ialah pengasas bersama Stop Anti-Zionism Initiative dan menjadi host podcast Don't Know Much About. Beliau telah banyak menulis mengenai anti-Zionisme dalam JNS, Jewish Journal, Tablet Magazine, The Wall Street Journal, dan New York Post. Nihalek, selamat datang ke Think Twice. Terima kasih banyak. Saya sangat gembira dan berbesar hati benar-benar dapat bersama Anda hari ini. Terima kasih kerana meluangkan masa untuk bersama kami hari ini. Saya ingin mulakan dengan bertanya kepada anda tentang apa yang anda fikir adalah perkara paling penting yang kebanyakan dunia Yahudi tidak faham mengenai peningkatan antisemitisme selepas 7 Oktober. Adakah terlalu ramai antara kita, terutamanya mereka yang berada dalam organisasi Yahudi terkemuka, boleh kita katakan masih terperangkap dalam cara berfikir yang lama, yang melihat kebencian terhadap Yahudi sebagai sesuatu yang boleh diatasi dengan usaha hubungan masyarakat yang lebih baik atau lebih banyak dialog antara agama, bukannya menangani idea-idea di sebalik gerakan di kedua-dua pihak kiri dan kanan yang mendemonisasikan orang Yahudi? Betul, soalan yang sangat baik. Biar saya undur beberapa langkah ke belakang dan katakan bahawa ini bukan, walaupun memang lonjakan anti-Zionisme selepas 7 Oktober sangat besar, ini bukanlah kisah 7 Oktober atau 8 Oktober semata-mata.
Dalam penyelidikan saya sendiri, dalam penulisan saya sendiri, saya telah melihat penyebaran antisemitisme yang bermula sekitar tahun 2000-2001 dan ia muncul dalam bentuk anti-Zionisme. Dan sebab saya menetapkan tarikh itu pada awal tahun 2000-an adalah kerana terdapat 3 peristiwa dunia ini, yaitu persidangan Durban 11 September dan Intifadah kedua. Dan ia benar-benar menyediakan peluang yang sempurna sebagai pemangkin untuk membawa masuk ke Barat satu ideologi yang sebenarnya telah dibentuk dan direka oleh Soviet. Dan malangnya, komuniti Yahudi sangat tidak bersedia dan serba kekurangan untuk memahami apa itu anti-Zionisme. Sehingga hari ini, tiada organisasi Yahudi, organisasi warisan utama yang menjalankan kempen menyeluruh menentang anti-Zionisme. Anti-Zionisme ialah bentuk kebencian terhadap Yahudi yang paling berbahaya pada masa kini. Dan Anda tahu, dalam penyelidikan saya sendiri, seperti yang saya sering katakan, apabila melihat kembali bagaimana organisasi Yahudi bertindak balas terhadap anti-Zionisme, selalunya dalam senario terbaik, yang terbaik, mereka akan berkata perkara seperti anti-Zionisme boleh melampaui batas menjadi antisemitisme apabila ia mendemonisasikan Israel. Tetapi itulah sebenarnya maksud anti-Zionisme. Ia adalah satu proyek mendemonisasi. Itulah sebenarnya maksud anti-Zionisme. Jadi komuniti Yahudi kita, organisasi warisan kita, ini bukanlah kisah 7 Oktober. Sebenarnya 2 dekad terakhir, kalau tidak lebih lama, komuniti ini tidak bersedia, tidak mahu, dan terperangkap seperti yang awak katakan, dalam kerangka pemikiran yang tidak mempersiapkan mereka untuk menghadapi ancaman ideologi ini. Ia adalah penguasaan ideologi terhadap institusi-institusi kita. Terima kasih kerana mengikuti Think Twice. Sama ada anda mendengar kami di mana-mana platform podcast atau menonton kami secara langsung di Facebook, X atau saluran YouTube JNS, sila tekan butang suka dan atau langgan JNS, klik loceng untuk pemberitahuan dan berikan ulasan yang baik kepada kami. Selain itu, selain Think Twice, terdapat juga podcast harian Jonathan Tobin di mana saya berkongsi lebih banyak berita dan analisis dengan anda mengenai isu-isu paling penting yang kita hadapi hari ini. Anda boleh menemui rancangan harian dengan nama Jonathan Tobin Daily di saluran JNS di mana sahaja anda mendapatkan podcast anda. Dan sekarang, kita kembali ke program hari ini. Ya, itu satu poin yang sangat baik. Adakah satu kesilapan untuk menghabiskan begitu banyak masa berdebat dengan anti-Zionis dan mereka yang memburukkan Israel? Maksud saya, terdapat ramai orang yang risau tentang membongkar hujah mereka dan mereka juga berminat untuk berdebat dengan mereka. Adakah itu sesuatu yang patut kita lakukan walaupun penting untuk membetulkan tanggapan yang salah? Lihat, saya ada 2 pandangan di sini. Saya percaya bahawa kebenaran sentiasa sangat penting dan kita sebagai manusia harus sentiasa berusaha untuk mencari kebenaran dan membongkar pembohongan. Tetapi satu perkara yang saya faham tentang anti-Zionisme dan mempelajarinya ialah kerana ia dicipta dalam sebuah negara propaganda. Ia bukanlah maklumat salah. Sebaliknya, maklumat palsu, betul? Jadi Anda tidak boleh membetulkan fitnah anti-Zionis. Biar saya berikan Anda satu contoh dari era terdahulu kebencian terhadap Yahudi, yaitu fitnah darah. Untuk pendengar Anda secara ringkas, fitnah darah ialah idea bahawa orang Yahudi pada dasarnya menggunakan darah Kristian untuk membuat matzah dan mereka dahagakan darah. Tidak ada sebab untuk berdebat mengenai tuduhan fitnah darah kerana ia adalah idea konspirasi. Ia pada dasarnya tidak benar, jadi tiada apa yang perlu diperdebatkan. Kita tidak mempunyai jarak-jarak sejarah seperti yang kita ada dari era pertengahan fitnah darah untuk mengatakan, oke, itu adalah fitnah darah. Saya pun tidak akan membetulkan maklumat itu. Dan saya akan menganggapnya sebagai maklumat salah. Kita faham ini sebagai maklumat palsu sepenuhnya. Perkara yang sama perlu diterapkan kepada tuduhan dan fitnah anti-Zionis. Ia berfungsi dengan cara yang sangat serupa dengan tuduhan fitnah darah, tuduhan bahwa orang Yahudi membunuh Kristus, dan ia berfungsi secara meluas. Mengapa fitnah begitu berjaya adalah kerana ia berakar daripada sedikit kebenaran dan kemudian diputar belitkan. Kerana jika anda fikirkan, sebagai contoh, tuduhan membunuh Tuhan, Yudas memang mengkhianati Kristus. Jadi anda boleh meletakkan kesalahan itu kepada seluruh orang Yahudi, betul? Jadi itulah sebabnya, sebagai contoh, tuduhan genosid,
fitnah genosid hari ini sangat sukar, amat sukar disangkal. Adalah kerana, lihatlah, jika Anda lihat perang terbaru antara Israel dan Hamas, jauh lebih ramai orang telah mati di Gaza. Jadi Anda boleh melemparkan tuduhan itu begitu sahaja. Dan Anda tahu, saya bekerja di sekolah dan dalam bidang pendidikan, dan saya sering bertanya kepada pelajar, apa itu genosid? Orang fikir ramai orang dibunuh. Jadi Anda boleh membuat dakwaan itu begitu sahaja. Jadi tiada sebab untuk berdebat dengan anti-Zionis ini. Pada masa yang sama, seperti yang saya katakan, saya mempunyai dua pandangan. Saya benar-benar percaya bahawa kebenaran sangat penting dan kita tidak sepatutnya mengabaikannya. Anda tahu bahawa idea bahawa kita sepatutnya berusaha untuk mengatakan kebenaran. Tetapi pada masa yang sama, anda mesti faham bahawa fitnah-fitnah ini tidak akan berubah walaupun diperbetulkan. Mereka tidak akan menerima pembetulan fakta. Apa yang akan mereka beri respon terhadap? Batasan. Anda katakan, sama seperti Anda lakukan dengan fitnah darah. Anda namakan ia dan Anda cipta satu batasan. Ya, itu satu cara yang menarik untuk melihatnya. Saya rasa godaan untuk terlibat dalam membongkar, contohnya pembohongan genosid, hampir tidak dapat ditahan bagi kebanyakan orang dalam dunia Yahudi yang mengambil berat tentang Israel. Namun begitu, ia sebenarnya satu jalan buntu. Anda tidak akan dapat meyakinkan orang seperti Dave Smith atau Hassan Powell. Ya, Hasan Pikachu, Anda tahu bahwa mereka salah. Ini kerana pendirian mereka bukan berdasarkan logik atau fakta. Namun begitu, Anda tahu, dan sudah tentu ini adalah reaksi daripada ramai pembaca, pendengar dan penonton kami di JNS, mereka rasa kita perlu jawab perkara ini. Anda tahu, jangan Anda tahu, berikan kami modal untuk membalas. Jadi Anda tahu di mana kita, bagaimana kita nak hadapi situasi ini. Anda tahu apa pertimbangan yang perlu diambil dalam menangani masalah itu. Baiklah, saya akan beritahu Anda ini. Dreyfus datang ke perbicaraannya dengan penuh fakta dan bukti. Datang ke perbicaraannya dengan semua fakta di pihaknya. Dan dia mempunyai semua bukti, tetapi ia adalah mahkamah yang telah ditetapkan keputusannya. Ia adalah mahkamah kangaru. Kita tahu bahawa kita mempunyai fakta di pihak kita. Saya telah melakukan kerja ini selama, Anda tahu, sekurang-kurangnya 2 dekad sejak saya sendiri masih pelajar sarjana muda dan pelajar siswaza. Dan saya pada dasarnya telah menyampaikan kisah kita, betul? Cuba untuk menyangkal perkara ini dengan berfikir bahawa orang ramai mendapat maklumat yang salah. Mereka memang mendapat maklumat yang salah. Dan saya dapati malangnya, ia memang tidak memberi kesan. Ini adalah peperangan propaganda. Dengan peperangan propaganda, ia tidak berkesan apabila saya bawa Anda menelusuri sejarah orang Yahudi. Biar saya beritahu Anda bahawa kami sebenarnya adalah penduduk asal. Biar saya beritahu Anda bahawa kami sebenarnya bukan orang kulit putih. Biar saya terangkan definisi genosid. Ia dicipta selepas Perang Dunia Kedua. Niat politik itu penting. Orang ramai, ini juga adalah bukti kepada situasi teruk yang sedang kita hadapi. Tempoh tumpuan sangat-sangat pendek, sangat-sangat terhad. Orang ramai tiada masa. Orang ramai tidak mahu mendengar. Kita berada dalam zaman slogan. Sekali lagi, saya ada 2 pandangan. Kita harus memelihara kebenaran. Ia sangat penting. Sebagai contoh, saya sangat menghormati hasil kerja Natasha Hasdorf. Dia sedang melakukan kerja, Anda tahu, membawa kebenaran. Kebenaran tentang Judea dan Samaria. Kebenaran tentang undang-undang antarabangsa dan penerapan undang-undang antarabangsa. Kerja beliau sangat penting. Namun, bagi mereka yang sedang berjuang dalam peperangan ini sekarang, seperti saya, seperti ramai pelajar Yahudi di kampus university. Duduk di sana dengan meja yang tertulis, ini rupa seorang Zionis, meletakkan tumpuan kepada kami. Kami sentiasa, saya selalu katakan ini, kami sentiasa mendedahkan segala-galanya tentang diri kami, membuktikan bahawa Israel berhak untuk wujud. Perkara itu sendiri juga perlu dihentikan, betul? Idea bahawa kita perlu sentiasa bercakap tentang kesahihan Israel. Kenapa? Jadi untuk soalan Anda, sekali lagi, saya asyik katakan saya ada 2 pandangan. Sangat penting untuk memelihara kebenaran. Sangat penting untuk mendokumentasikan dan mempunyai rekod. Tetapi Anda perlu faham bahawa dalam peperangan naratif, dan ini adalah peperangan naratif, ini adalah propaganda. Dan mungkin saya tahu ini kerana saya berasal dari bekas kesatuan Soviet. Ibu bapa saya mengalami anti-Zionisme Soviet.
Mereka faham, mereka dapat mengesannya. Anda tahu, ibu saya kata bahawa orang Amerika, kerana mereka hidup dalam masyarakat yang bebas, mereka tidak membina rasa tidak percaya. Mereka sangat terdedah. Manakala rakyat Soviet setiap pagi akan menerima Pravda, mereka belajar kemahiran membaca di antara baris-baris. Ia sebenarnya adalah pemikiran yang kasar dan kritikal. Betul, memang betul. Dan saya rasa tidak. Perkara yang menarik ialah tiada seorang pun Yahudi Soviet Rusia yang terpedaya dengan fitnah dan pembohongan ini. Mereka memang tidak terpedaya. Mereka faham sepenuhnya kerana mereka hidup dalam sebuah negara yang penuh propaganda. Ia sangat berbeza di sini. Orang ramai, terutamanya golongan muda Yahudi, sangat mudah terpengaruh dengan naratif-naratif ini. Ada pendekatan dua serampang di sini. Yang pertama ialah anda mesti mendidik golongan muda, semestinya berikan mereka kebenaran, fakta-fakta. Tetapi anda perlu faham bahawa dalam peperangan sebenar, di medan naratif, berdiri dan berkata Israel mempunyai hak untuk wujud, anda berada di posisi bertahan. Anda tidak pernah meletakkan tumpuan kepada mereka. Anda sentiasa menumpukan pada diri sendiri. Anda telah menulis secara meluas tentang usaha untuk membezakan antara anti-Zionisme dan anti-Semitisme. Sedangkan itu jelas tidak benar. Mengapa begitu sukar bagi ramai dalam komuniti Yahudi, apatah lagi dalam media dan akademik, untuk memahami bahawa kedua-duanya adalah dua sisi mata wang yang sama? Jika anda menafikan hak kepada orang Yahudi yang anda tidak nafikan kepada sesiapa pun, itulah sebenarnya anti-Zionisme. Itu jelas satu bentuk diskriminasi. Kenapa perkara ini, anda tahu, nampak sangat mudah bagi saya dan begitulah cara saya cuba jelaskan. Kenapa perkara ini begitu sukar untuk diterima? Saya rasa ia sangat sukar untuk diterima kerana orang Yahudi Amerika hanya ada satu model untuk memahami kebencian terhadap Yahudi, iaitu Holocaust. Awak tahu, saya rasa Joel Kellner memanggilnya sebagai sampel tunggal. Dia menulis sebuah esei dalam jurnal Source bertajuk American Anti-Zionism dan dia mengenal pasti sesuatu yang dipanggil masalah sampel tunggal, yaitu cara orang Yahudi Amerika memahami antisemitisme secara umum adalah melalui lensa Holocaust. Dan apabila anda melihat kepada Holocaust, ia berkaitan dengan pengasingan, mencari kambing hitam, anggapan bahawa sesuatu kaum itu lebih rendah, dan idea bahawa orang Yahudi menguasai dunia. Swastika itu buruk, Heil Hitler itu buruk. Mereka sangat bersedia untuk mengecam perkara itu, tetapi anti-Zionisme tidak mengambil bentuk yang sama. Kita tahu ia adalah virus yang sentiasa berubah. Robert Wistrick pernah berkata begitu, ahli sejarah besar tentang antisemitisme, dan Rabbi Jonathan Sacks yang hebat juga pernah bercakap tentang bagaimana kebencian ini adalah satu kebencian yang sangat rumit. Ia mempunyai keupayaan untuk berubah-ubah. Anda tahu, saya telah membangunkan sesuatu yang dikenali sebagai kerangka tiga era, yaitu seperti berikut. Jelaskan perkara itu. Ya, jadi pada asasnya, kebencian terhadap Yahudi boleh difahami sebagai tiga era yang berbeza, yaitu anti-Judaisme, anti-Semitisme, dan anti-Zionisme. Semuanya adalah sebahagian daripada projek mendemonisasi. Dan itu adalah bagaimana Anda mendemonisasi sesuatu kaum. Bukan orang Yahudi yang berubah, tetapi moral, apa yang dianggap bermoral oleh masyarakat, sentiasa berubah. Dan kita sentiasa diletakkan. Kita diposisikan sebagai pelanggar moral. Jadi dalam era anti-Judaisme, orang Yahudi digambarkan sebagai penjahat, anti-Kristus, kerana agama Kristian adalah yang dominan dari segi moral. Dunia mengalami perubahan moral dalam era antisemitisme selepas zaman pencerahan. Morality, saya tahu ia kedengaran sangat pelik bagi kita sekarang, difahami berdasarkan sains perkauman dan mengkategorikan manusia mengikut ciri-ciri kaum dianggap sebagai sesuatu yang progresif. Jadi orang Yahudi sekali lagi dilihat sebagai penjahat, kali ini melanggar kesucian kaum. Jadi ia memerlukan satu bencana besar, Holocaust, untuk memaksa satu bentuk penyesuaian moral. Dan selepas Holocaust, satu moraliti baru muncul, yaitu pemartabatan hak asasi manusia. Jadi, bagaimana Anda melanggar hak asasi manusia? Pembunuhan beramai-ramai, apartheid, kolonialisme. Dan disitulah orang Yahudi berhubung dengan Israel berada hari ini. Dan sebab ramai yang sukar untuk menyuarakannya adalah kerana lensa tafsiran untuk memahami antisemitisme seolah-olah menahan mereka. Kerana mereka hanya memahami satu contoh sahaja, iaitu era kedua, antisemitisme.
Mereka akan kata, oh oke, jika seorang Yahudi digambarkan dengan hidung besar, jika seorang Yahudi digambarkan sebagai haiwan perosak atau labah-labah, kita tahu itu adalah antisemitisme. Mereka tidak tahu apa yang perlu dilakukan apabila Israel digambarkan sebagai syaitan. Apakah syaitan pada zaman sekarang? Ketuanan kulit putih, perkauman, nazisme, fasisme, apartheid. Tanggung jawab kita sebagai orang Yahudi adalah untuk memahami bahawa kita perlu melalui perubahan paradigma dalam cara kita memahami kebencian terhadap Yahudi. Anda telah melakukan kerja penting dalam mengkaji asal-usul Soviet bagi idea, bahasa, dan taktik kampanye antisemitik kontemporeri yang sedang berlaku dalam dunia akademik dan di tempat lain. Bolehkah Anda terangkan kepada kami bagaimana hampir 4 dekad sejak kejatuhan tembok Berlin, warisan antisemitisme dan anti-Zionisme Soviet bukan sahaja mampu bertahan, malah berkembang maju? Dan Anda tahu ia lebih diterima secara meluas berbanding pada tahun 1970-an ketika kempen Zionisme adalah rasisme yang dijalankan oleh Soviet di PBB berlaku. Anda tahu, itu satu soalan yang menarik. Saya sedang mengusahakan satu kertas kerja sekarang yang cuba untuk meneliti dengan tepat apa yang Anda baru sahaja tanya kepada saya, iaitu apa yang berlaku apabila ia pada dasarnya diekspor ke Barat. Satu perkara yang saya ingin mulakan dengan mengatakan ialah apabila kesatuan Soviet runtuh, bayangan anti-Zionisme juga runtuh bersamanya. Sekarang, apakah yang dapat kita fahami daripada itu? Itu memberitahu kita bahawa ia hanya digunakan kerana ia berguna. Dan saya rasa Izabella Toborovsky mengemukakan satu poin yang sangat baik tentang perkara ini. Kenapa Soviet meluangkan begitu banyak masa, sumber dan tenaga ke dalam anti-Zionisme? Kerana ia berkesan untuk mereka. Ia berkesan untuk mereka. Ia adalah satu pengalihan perhatian. Ia adalah satu cara untuk melawan Amerika dan Barat semasa Perang Dingin. Dan apabila ia tidak lagi berkesan untuk mereka, mereka tidak memerlukannya lagi. Dan sebagai contoh, tepat sebelum rampasan kuasa, Gorbachev mula cuba untuk menjalinkan hubungan semula dengan Israel. Ia memberitahu kita bahawa walaupun di penghujung kesatuan Soviet, terdapat usaha untuk menjalinkan hubungan yang lebih baik dengan Israel, kerana ia sudah tidak berkesan untuk mereka. Tetapi keadaannya tidak begitu di Barat. Dan perkara yang menarik ialah, dalam penyelidikan saya yang sedang saya jalankan sekarang, saya melihat apa yang difikirkan oleh rakyat Soviet biasa tentang anti-Zionisme, sama ada Yahudi atau bukan Yahudi. Dan perkara yang menarik itu kembali kepada apa yang dikatakan oleh ibu saya. Rakyat Soviet biasa menganggap apa-apa sahaja yang datang daripada kerajaan sebagai omong kosong ideologi jika boleh saya katakan. Dan mereka tidak menghabiskan terlalu banyak masa memikirkannya. Anda tidak akan melihat rakyat Soviet berlari-lari mengejar seorang Yahudi sambil menjerit bebaskan Palestin. Itu tidak berlaku di kesatuan Soviet. Mereka tidak ada perkara seperti ini. Ia tidak menjadi satu perjuangan mulia, tetapi di Barat ia menjadi satu perjuangan yang dianggap mulia. Sesuatu memang berbeza di sini. Di Barat, apabila ia sampai ke sini, ia bukan sekadar propaganda. Ia telah menjadi satu kepercayaan yang sebenar. Saya berhujah bahawa ia sebenarnya lebih berbahaya di Barat berbanding di kesatuan Soviet kerana rakyat Soviet faham apa itu propaganda. Sudah tentu ada golongan anti-Yahudi di kesatuan Soviet. Sudah tentu ayah saya pernah dipukul. Abang saya pernah dipanggil kaik. Maafkan saya atas perkataan itu, di kesatuan Soviet. Ini perkara biasa. Ia dikenali sebagai anti-Yahudi di peringkat jalanan di kesatuan Soviet. Tetapi tiada warga negara Soviet yang benar-benar akan berdiri di situ menjerit, Israel adalah negara fasis, Zionis. Itu semua datang daripada propaganda negara. Di sini, di Barat, Anda mempunyai orang yang rela, orang yang benar-benar rela. Ia dianggap sebagai satu perjuangan yang mulia. Ia kini telah menjadi kepercayaan yang direka-reka. Ia tidak pernah begitu di kesatuan Soviet. Jadi, kenapa? Kenapa begitu? Apa yang sedang berlaku di Amerika? Dan saya rasa ini sebenarnya soal masa yang tepat. Semudah itu. Saya rasa apabila anti-Zionisme datang ke Amerika Syarikat, ia datang pada tahun 1960-an dan 1970-an. Dan jika Anda fikir tentang tahun 1960-an dan 70-an Amerika Syarikat, inilah masa gerakan hak sivil, gerakan anti-perang. Dan saya sering menggunakan analogi seorang penembak tepat. Anda tahu, seorang penembak tepat memusatkan pandangannya pada sasaran dengan sangat-sangat baik. Tetapi apa yang berada di luar sasaran itu tidak begitu difokuskan. Jadi rakyat Amerika mula melatih mata mereka untuk mencari rasisme,
untuk mencari ketidakadilan. Dan anti-Zionisme terus muncul dalam medan pandangan itu, lalu terus menjadi sasaran. Itulah sebabnya hari ini orang fikir bahwa anti-Zionisme adalah anti-rasisme, karena ia muncul pada saat itu. Dalam bentuk, saya rasa Anda tahu kita perlu menanganinya dalam projek progresif. Sudah tentu. Keseluruhan rangkaian teori beracun, Anda tahu, teori ras kritikal, intersectionality, kolonialisme peneroka, Anda tahu, Yang telah menjadi ortodoksi. sepanjang sistem pendidikan, bukan sahaja di kolej, tetapi juga dari K hingga 12, pengaruh itu memang ada juga. Ia sebenarnya satu produk, maksud saya, rakyat Amerika sering membahaskannya, Anda tahu, dalam konteks yang sangat berbeza. Tetapi anti-Zionisme, anti-Semitisme, kerana orang Yahudi dilabelkan sebagai penindas kulit putih, atau orang Yahudi dan rakyat Israel dilabelkan sebagai penindas kulit putih. Itu memang sudah sebati dalam pemikiran keseluruhan itu, bukan? Saya juga ingin katakan bahwa salah satu perkara Anda tahu, kembali kepada kesatuan Soviet, mereka memang teruk dalam menguruskan negara mereka sendiri, tetapi mereka benar-benar mahir dalam mencipta naratif dan propaganda. Tetapi satu perkara yang mereka faham dengan sangat baik ialah institusi pengajian tinggi, akademi, adalah institusi yang sangat penting jika Anda dapat menguasainya, kerana disitulah penghasilan ilmu berlaku. Jadi, sebagai contoh, sekali lagi, merujuk kepada kerja Isabella Toborowski, beliau bercakap tentang bidang pseudoscience yang mereka cipta, yaitu Zionology. Mereka mencipta satu bidang sepenuhnya dalam akademi, satu bidang pengajian yang lengkap. Sekarang di Barat, university adalah pusat pengeluaran ilmu pengetahuan, dan mereka benar-benar dikuasai oleh anti-Zionisme ini. Dan mereka berfungsi dalam banyak cara yang hampir sama, seperti rejim totalitarian. Kita hidup di dunia barat yang bebas ini, tetapi di dalam university ada ortodoksi ini. Ada perkara di mana Anda tidak boleh berbeza pendapat. Anda tidak boleh mempunyai pandangan yang berbeza. Ada budaya pembatalan, betul? Ia adalah fenomena yang sangat pelik, dan anti-Zionisme benar-benar berkembang dan membiak dalam suasana itu. Jadi itu satu lagi bahagian dalam teka-teki untuk memahami bagaimana ia menjadi begitu berkesan. Ia telah mempengaruhi minda golongan muda khususnya di university. Dan kini sudah tentu di peringkat K hingga 12 juga. Ya. Sepanjang kebanyakan tempoh lebih setengah abad yang lalu, orang Yahudi telah memperuntukkan sumber yang sangat besar untuk memperingati Holocaust dan mendidik orang tentangnya. Namun, kebencian terhadap Yahudi sebenarnya tidak hanya bertahan di Barat yang kononnya tercerahkan dan berpendidikan. Malah ia berkembang dengan lebih hebat berbanding sebelum ini dalam ingatan hidup. Jadi persoalannya, apa yang telah kita lakukan dengan salah dalam menghormati Holocaust sehingga ia nampaknya tidak banyak membantu menghentikan antisemitisme yang merupakan inti kepada Holocaust. Sebenarnya, saya telah menulis sebuah artikel tentang perkara ini. Saya benar-benar percaya bahwa cara kita mengajar tentang Holocaust selama ini adalah salah. Kita telah menjadikannya sesuatu yang sejagat. Dan saya faham, dari satu sudut, saya faham dorongan untuk berbuat demikian kerana orang Yahudi mahu diterima. Orang Yahudi mahu naratif itu seolah-olah diserap oleh dunia luar. Jadi mereka kata, baiklah, kisah Holocaust adalah kisah tentang ketidaktoleranan, prasangka dan kebencian, kategoris jagat ini. Tetapi itu sebenarnya bukan kisah sebenar Holocaust, dan kisah Holocaust tidak bermula pada tahun 1933 dengan kebangkitan Hitler. Anda tahu, apabila saya melihat pendidikan tentang Holocaust dan bagaimana sekolah mengajarnya semasa saya membesar, saya sendiri pun tidak tahu bahwa sebelum Holocaust sudah ada sejarah panjang antisemitisme di Eropa, betul? Bahwa ia memang wujud. Ia berlaku tepat di Eropa kerana wujudnya persekitaran yang subur untuk itu. Beribu tahun kebencian terhadap orang Yahudi. Isu lain pula ialah bahaya menjadikan Holocaust sesuatu yang sejagat ialah kini kita sampai ke tahap di mana Anne Frank menjadi satu simbol. Dia memakai. Saya tak pasti jika Anda pernah lihat ini banyak kali. Orang meletakkan kefiah pada Anne Frank. Itulah sebabnya kita ada penyelewengan Holocaust, pembalikan Holocaust. Dalam banyak hal, kita menciptakan hal ini dengan menjadikannya bersifat universal. Dengan mengatakan, di sini Anda boleh gunakan naratif ini. Naratif Holocaust ini boleh digunakan untuk sesiapa sahaja, tetapi sebenarnya tidak boleh.
Ia adalah sesuatu yang khusus, dan kita adalah satu kaum yang tersendiri. Ada penolakan terhadap perkara itu. Itu yang pertama. Satu lagi masalah yang saya kenal pasti dalam ruang pendidikan ialah kita telah mengajar bahwa kuasa itu buruk, bahwa dunia harus dibahagikan antara yang berkuasa dan yang tidak berkuasa. Penindas lawan yang tertindas. Nazi adalah golongan yang berkuasa, orang Yahudi adalah golongan yang tidak berkuasa. Baiklah, itu memang benar, tetapi golongan yang berkuasa jugalah yang menamatkan nazisme. Jadi, kita juga perlu mengambil semula nilai kuasa. Terdapat nilai dan kebaikan dalam kuasa. Dan Israel adalah contoh sebuah negara berkuasa, yang juga merupakan negara yang beretika. Ya, saya rasa itu memang benar. Dan dorongan untuk menguniversalkan itu, dan saya rasa sebahagiannya, ia adalah satu dorongan yang terpuji. Bagaimana kita boleh belajar daripada ini untuk membetulkan semua ketidakadilan? Tetapi, ketakutan seperti yang pernah digambarkan oleh seorang sarjana kepada saya tentang Holocaust yang terpinggir dalam sejarah dan tidak dapat mempengaruhi apa-apa lagi, telah membawa kepada situasi ini, di mana ia telah diputar balik terhadap orang Yahudi yang merupakan satu kiasan klasik antisemitisme untuk menuduh orang Yahudi atas apa yang sebenarnya ingin dilakukan oleh para antisemit terhadap mereka. Ya, dan saya juga ingin tambah satu lagi perkara yang semasa saya berfikir bersama Anda sekarang, dan saya juga telah memikirkan tentang ini, yaitu bagaimana kita menyampaikan kisah Holocaust kepada golongan muda kita. Selalunya kita membawa masuk para mangsa yang terselamat. Dan tolong faham, saya sangat menghormati mereka, dan saya rasa mereka sangat penting. Datuk saya ialah seorang yang terselamat daripada Holocaust. Tetapi, jika Anda lihat pada perjalanan, alur naratif yang biasanya disampaikan kepada pelajar, ia selalunya bermula dengan, saya dilahirkan pada tahun sekian-sekian, dan kemudian saya mendapati diri saya berada di dalam ghetto. Dan seluruh keluarga saya, inilah yang berlaku kepada seluruh keluarga saya. Baiklah, jadi, tetapi apa yang sangat kurang di sini? Dan apabila saya bercakap dengan pelajar saya sendiri dan anak lelaki saya sendiri yang baru sahaja mengikuti program Holocaust di sekolahnya, saya bertanya, tetapi bagaimana Encik Si Fulan boleh berada di Babiar? Atau bagaimana mereka boleh berada di Sabibor? Itulah bahagian penting yang hilang, yaitu taktik-taktik pendemonian. Kerana itulah sebenarnya kita sedang berada dalam kitaran pendemonian hari ini, dalam era anti-Zionis. Tetapi cara kita mengajar tentang Holocaust, kita seolah-olah mengabaikan bahagian paling penting tentang Holocaust, yaitu, dia naik berkuasa pada tahun 1933, pembunuhan sistematik orang Yahudi berlaku pada tahun 1941. Apa yang berlaku selama 8 tahun itu? Itulah yang benar-benar kurang, yaitu pemahaman mendalam tentang bagaimana orang mendemonisasikan kumpulan lain, dan secara khusus, bagaimana mereka mendemonisasikan orang Yahudi. Itu juga kurang dalam cara kita mengajar tentang Holocaust. Kita sering menceritakan kisah-kisah ini kerana ia penuh dengan emosi, dan sudah tentu ia berkesan. Dan Anda tidak boleh meminta seorang yang terselamat daripada Holocaust untuk berkata, tolong sebut ini. Anda tidak boleh menulis skrip cerita untuk mereka. Sudah tentu. Tetapi disitulah para pendidik benar-benar perlu tampil dan menjalankan peranan penting mereka untuk memberikan pemahaman kepada pelajar tentang demonisasi. Kerana dalam kerangka tiga era saya, sama ada anti-Yudaisme, antisemitisme, atau anti-Zionisme, apa yang menyatukan ketiga-tiganya ialah kebencian terhadap Yahudi. Sebenarnya adalah satu projek demonisasi. Dan pada dasarnya, Anda ambil apa sahaja yang bermoral dan Anda katakan bahawa Yahudi melanggar moral itu. Itulah sebenarnya intinya. Dan fitnah-fitnah itu, setiap era mempunyai fitnah khusus yang digunakan untuk mendemonisasi orang Yahudi. Ia sebenarnya adalah mekanisme penyampaian untuk demonisasi. Ya, ini menimbulkan satu persoalan penting yang mana tiada jawapan mudah mengenainya. Bagaimana kita sebenarnya hendak menangani persoalan pendidikan Holocaust secara keseluruhan? Oleh kerana kita jelas telah gagal, anda tahu, sebagai sebuah komuniti, saya rasa kita kebanyakannya gagal kerana kita telah menjadikannya sesuatu yang bersifat universal. Anda tahu, anda tidak mahu mengurangkan perhatian dan sumber untuk memperingati Holocaust. Tetapi, Anda tahu, jika kita melakukannya dengan cara yang salah, bagaimana kita boleh membetulkan haluan untuk melakukannya dengan betul?
Terutamanya selepas peristiwa 7 Oktober apabila anda tahu jika begitu banyak tumpuan, maksud saya, begitu banyak perkara yang diketahui oleh dunia bukan Yahudi tentangnya. Orang Yahudi terlalu menumpukan perhatian kepada Holocaust, sehingga ia membuatkan mereka tidak bersedia untuk memahami kesinambungan antara kebencian terhadap Yahudi pada masa lalu dan kebencian terhadap Yahudi pada masa kini. Ya, ini adalah soalan yang sangat penting. Kira-kira setahun yang lalu, saya menjadi ahli panel mengenai pameran Anne Frank di sini di New York, di Pusat Sejarah Yahudi. Dan salah seorang panelis sangat teruja dan berkata, Anda tahu, diari Anne Frank telah diterjemahkan ke dalam lebih daripada 70 bahasa. Boleh Anda bayangkan betapa menakjubkannya, kata panelis itu, bahwa seorang gadis di Thailand boleh membaca kisah Anne Frank. Dan saya membantah perkara itu. Saya berkata, tetapi kenapa? Kenapa orang di Thailand ini, kenapa satu-satunya interaksi mereka dengan kisah Yahudi mesti kisah seorang Yahudi yang mati? Maksud saya, inilah idea Dara Horn dalam banyak cara, betul? Orang ramai suka Yahudi yang sudah mati, ya? Kenapa orang ini di Thailand tak boleh belajar tentang Bar Kokhba? Jadi itu juga agak menarik. Dan saya rasa saya ingin merenungkan kenapa itu satu-satunya paradigma, satu-satunya cerita yang orang bukan Yahudi ada tentang orang Yahudi, betul? Sudah tentu, penting untuk tahu bahawa dalam budaya hari ini, menjadi mangsa memberi anda kelebihan yang mungkin tidak ada pada masa lalu. Semua orang mahu jadi mangsa. Semua orang mahukannya. Dan saya rasa orang Yahudi berpegang pada perkara itu. Sama seperti anda tahu, ada orang Yahudi yang anda tahu, mereka bertindak balas terhadap diskriminasi terhadap mereka yang berpunca daripada teori-teori kiri toksik yang kita bincangkan sebelum ini, seperti DEI, dengan berkata, bukankah kita boleh disertakan sekali? Tapi sudah tentu, itu tidak berkesan. Tidak, sama sekali tidak. Dan saya sentiasa menentang perkara itu. Saya selalu kata, jika anda fikir jawapannya ialah kita perlu disertakan dalam DI, anda silap. Inilah isunya. Antisemitisme atau kebencian terhadap Yahudi sebenarnya berfungsi sebagai satu amaran. Hakikat bahawa orang Yahudi tidak termasuk dalam DI, masalahnya bukan kerana orang Yahudi tidak termasuk. Sebenarnya, ada masalah dalam kerangka DI itu sendiri. Dan antisemitisme sedang memberi isyarat tentang perkara itu. Itulah yang sedang berlaku. Dalam tamadun, ini bukan hanya idea saya. Antisemitisme memberi isyarat. Ia adalah amaran bahawa badan perumah itu, iaitu tamadun tersebut, sedang sakit. Memang ia sedang sakit. Saya tidak menentang pendidikan Holocaust, tetapi Anda tanya, bagaimana kita boleh lakukannya dengan betul? Dan maksud saya boleh katakan apa yang kita tidak patut lakukan. Tetapi saya rasa apa yang kita benar-benar tidak patut lakukan ialah menganggapnya sebagai satu peristiwa tunggal yang ada permulaan dan pengakhiran. Tidak, ia adalah sebahagian daripada kisah Yahudi yang lebih besar. Jika orang Yahudi hanya didefinisikan oleh Holocaust, Sebagai contoh, penutur Yiddish merujuk kepada Holocaust sebagai hurban. Hurban bermaksud kemusnahan. Kenapa mereka menggunakan perkataan itu? Kerana sebenarnya mereka merujuk kepada hurban yang pertama, iaitu kemusnahan kuil kedua. Bagi orang Yahudi, cara mereka mengingati trauma, mereka tidak terlalu tertumpu pada Holocaust. Mereka melihat kepada apa yang ditentang oleh Salobaron, iaitu naratif sejarah Yahudi yang penuh dengan kesedihan. Tetapi dalam banyak cara, ia memang satu naratif yang penuh dengan kesedihan. Sekarang saya juga ingin sedikit membantah apa yang awak katakan. Tetapi mungkin saya salah faham awak. Ya, awak betul. Ada keuntungan dalam menjadi mangsa. Tetapi sebenarnya, saya rasa bahawa orang Yahudi, salah satu sebab orang Yahudi begitu dibenci, ialah kerana kami bukan sekadar bertahan. Kami berjaya dan berkembang. sudah tentu. Kami tidak duduk dan asyik meratapi nasib sebagai mangsa. Dan saya rasa itu satu perkara yang teruk. Saya rasa itulah Israel. Ia tidak asyik meratapi kisah menjadi mangsa. Ia lebih menonjolkan kekayaan dan mungkin sukar kerana dunia belum bersedia. Saya pernah ada seorang pelajar yang berkata, saya rasa dunia belum bersedia untuk Israel. Dan saya tanya, apa maksud kamu? Kenapa dunia belum bersedia untuk Israel? Dan pelajar itu berkata kepada saya, kerana dunia sangat suka mangsa dan Israel melampaui perkara itu. Israel tidak mahu menjadi mangsa. Saya rasa itu satu pemerhatian yang sangat mendalam. Dan saya rasa itu sebahagiannya adalah salah satu sebab. Anda tahu, pelajar-pelajar saya selalu bertanya kepada saya, kenapa ada antisemitisme? Kenapa mereka membenci orang Yahudi?
Anda tahu, semudah itu. Orang Yahudi, Anda tahu, kita adalah satu bangsa yang berbeza. Kadosh sering dirujuk sebagai satu bangsa suci, tetapi Kadosh juga bermaksud terpisah, betul? Hafdalat, untuk memisahkan. Kita adalah satu bangsa yang terpisah. Kita tidak sepatutnya dimasukkan ke dalam paradigma yang berkesan untuk minoriti lain. Israel ialah, Anda tahu, kita mahu dilayan seperti semua negara lain. Memang itu yang kita mahu, tetapi kita adalah bangsa yang berbeza. Dan mungkin dunia belum bersedia untuk itu. Mungkin dunia mahu terus tenggelam dalam mentaliti mangsa pada masa ini. Ya. Bagaimana ibu bapa dan pelajar Yahudi boleh menentang anggapan umum yang mengatakan Zionisme itu rasis dan Israel adalah negara penindas kulit putih? Iya, Anda tahu, tidak mengapa untuk kita melihat isu-isu ini dari sudut pandang yang lebih luas, seperti dari ketinggian 30.000 kaki. Tetapi bagi anak-anak di sekolah dan ibu bapa mereka, ini adalah isu kelangsungan hidup harian. Dan bagaimana Anda berhadapan dengan guru atau pelajar lain yang Anda tahu menormalkan stereotip seperti ini? Anda tahu, Jonathan, saya menerima panggilan setiap minggu daripada ibu bapa yang merayu saya untuk bercakap dengan anak-anak mereka yang sudah terpengaruh dengan anti-Zionisme. Boleh tak Anda tolong bercakap dengan anak perempuan saya? Boleh tak Anda tolong bercakap dengan anak lelaki saya? Dan sudah tentu, saya sanggup. Tapi Anda tahu, saya kena beritahu Anda, bila saya imbas kembali, saya tertanya-tanya, kenapa saya jadi seperti saya sekarang? Bagaimana saya sampai kepada idea-idea saya? Dan saya kena katakan, menyerahkan tanggungjawab itu kepada sekolah dan menganggap sekolah akan menguruskan pendidikan itu tidak betul. Saya rasa kita sebagai ibu bapa ada banyak kuasa. Saya mengenang diri saya dahulu. Saya ingin berkongsi satu cerita. Apabila kami baru saja datang dari Kesatuan Soviet ke Amerika, kami berhijrah ke Los Angeles. Dan saya sering pergi bersama ibu saya ke pasar raya, kerana saya fikir pasar raya itu seperti Disneyland, begitu banyak lorong dengan pelbagai jenama barangan. Dan saya masih ingat suatu hari. Kami berada di kaunter pembayaran, dan lelaki yang menjadi juruang itu berkata kepada ibu saya, "Oh, awak ada lohat. Dari mana asal awak?" Dan dia berkata, Ukraine. Dan lelaki itu berkata, "Oh, awak orang Ukraine." Dan dia berkata, "Tidak, saya orang Yahudi." Dan saya ingat saya sangat malu dengan ibu saya. Saya rasa, oh ibu, dia tak maksudkan begitu. Itu agama ibu. Kenapa ibu hanya cakap ibu orang Yahudi? Dan saya ingat saya terus menjauh. Dalam perjalanan pulang, saya cuba beritahu ibu saya, tidak, di Amerika. Dan dia kata, tidak, Nailect, Yahudi adalah bangsa kita, ia adalah etnik kita. Itu adalah perbualan pertama saya. Saya berumur kira-kira 8-9 tahun. Ia benar-benar terkesan dalam diri saya. Dan saya rasa, baiklah, dia terus menceritakan kisah orang Yahudi kepada saya. Orang Yahudi Soviet sangat suka membaca karya penulis Yahudi Jerman bernama Fugfanger, Leon Fugfanger. Sudah tentu, ya. Dan dia mula membacakan kepada saya cerita-cerita, novel-novel yang ditulis olehnya. Dan banyak daripada novelnya adalah fiksyen sejarah. Ia berlatar belakangkan Judea Purba. Betul, trilogi Josephus beliau ya. Betul, dan pada masa itulah saya belajar bahawa, oh, orang Yahudi berasal dari Judea. Itu saya pelajari daripada ibu saya. Saya tidak belajar itu di sekolah. Saya tidak belajar itu dari sinagog. Saya tidak belajar itu di universiti. Saya belajar itu daripada ibu saya. Jadi, sebab saya berkongsi cerita ini adalah kerana ibu bapa mempunyai kuasa yang sangat besar untuk bercakap dengan anak-anak mereka. Memang benar-benar begitu. Tetapi itu juga bermakna mereka perlu tahu kisah mereka sendiri. Dan saya akan beritahu satu perkara, Jonathan. Dalam kerja saya dengan pelajar, salah satu tentangan terbesar yang saya terima sama ada daripada pelajar dewasa kerana saya juga mengajar orang dewasa dan pelajar sekolah menengah ialah apabila saya tanya soalan ini, ia sangat mudah. Saya tanya, orang Yahudi berasal dari mana? Dan orang Yahudi Amerika selalunya akan jawab, mereka kata, dari mana-mana sahaja. Dan sebenarnya bukan orang Yahudi yang akan jawab. Jadi orang Kristian akan kata Jerusalem atau Zion di Israel. Mereka tahu. Orang Yahudi Rusia pun tahu juga. Orang Yahudi dari Timur Tengah pun tahu juga. Tetapi orang Yahudi Amerika, mereka agak menolak perkara itu. Jadi tugas kita adalah untuk mengingatkan bahawa kita bukan sekadar agama. Kita adalah kelompok etno-keagamaan. Itu sangat penting kerana anti-Zionisme adalah serangan terhadap asal-usul kebangsaan kita. Itulah sebabnya ia terlepas daripada pandangan.
Ia terlepas daripada perhatian Yahudi Amerika atas banyak sebab. Salah satunya ialah mereka melihat diri mereka sebagai minoriti agama terlebih dahulu. Dan mereka tidak menganggap diri mereka sebagai sebahagian daripada etnik. Tetapi apa itu? Saya ulangi, apa itu anti-Zionisme? Ia adalah satu serangan terhadap asal-usul kebangsaan kita. Jadi untuk soalan Anda, apa yang boleh ibu bapa lakukan? Pertama sekali, jangan serahkan pendidikan anak Anda yang berharga itu kepada mana-mana institusi. Andalah yang mendidik mereka. Anda sepatutnya menjadi sumber pendidikan mereka. Jadi sebenarnya ia semudah itu, tetapi ia juga bermakna Anda perlu mendidik diri sendiri. Ya, masalahnya ialah Yahudi Amerika, terutamanya generasi yang membesar selepas Perang Dunia Kedua dan juga Yahudi kontemporari, mungkin merupakan generasi yang paling buta huruf tentang keyahudian dalam sejarah Yahudi. Jadi kita perlu mendidik semua orang, bukan hanya kanak-kanak saja. Kerana ibu bapa selalunya tidak berdaya untuk membetulkan kesilapan ini atau malah menguatkan, anda tahu, naratif antisemitik dan anti-Sionis. Betul ya, dalam kelas pendidikan dewasa yang saya kendalikan, saya juga bertemu ramai orang dewasa yang memang tidak tahu. Mereka memang tidak mempunyai maklumat yang mencukupi. Jadi Anda tahu, ia membawa kita kembali ke permulaan perbualan ini. Bolehkah perkara ini diperbetulkan dengan maklumat? Saya rasa sudah tentu, kepada halayak yang memusuhi, tidak. Tetapi kepada orang yang benar-benar berminat, Anda memang perlu berusaha memberi mereka sejarah dan pengetahuan yang sebenar. Ya, baiklah. Itu membawa saya ke soalan saya yang seterusnya. Apabila anda bercakap tentang khalayak yang memusuhi, soalannya ialah, bagaimana kita harus memandang golongan Yahudi anti-Zionis ini, sama ada mereka cuba memburukkan Israel dan secara langsung membantu musuh-musuhnya, atau mereka yang berpendapat bahawa memuliakan atau malah menghidupkan semula Bundisme adalah satu bentuk identiti Yahudi yang sah, atau bahkan satu jalan yang boleh diambil untuk keselamatan Yahudi. Anda tahu bagaimana kita menangani cabaran khusus ini yang jelas semakin berkembang. Terutamanya, anda tahu, kerana merekalah Yahudi yang mendapat platform daripada media arus perdana. Ya, maksud saya mereka benar-benar digunakan, sepenuhnya digunakan oleh golongan anti-Zionis, oleh pembenci Yahudi masa kini. Saya sering berpikir kepada diri sendiri. Saya sering tertanya-tanya, adakah ini satu taktik untuk terus hidup? Adakah mereka mahu tempat di meja perbincangan? Atau mereka benar-benar mempercayai perkara ini? Dan saya sebenarnya rasa mereka benar-benar mempercayainya. Ibu saya, Anda tahu, saya asyik menyebut tentang beliau, tetapi beliau memang seorang yang sangat penting dalam hidup saya. Beliau berkata kepada saya, di Kesatuan Soviet orang Yahudi ini adalah orang yang mementingkan kerjaya, jadi mereka terpaksa menjual Israel demi kerjaya mereka. Mereka sebenarnya tidak benar-benar mempercayainya, tetapi mereka melakukannya demi kerjaya mereka. Dan saya berkata kepada, saya rasa ibu, ini bukan apa yang sedang berlaku di sini. Tragedi besar di Barat ialah kerana mereka begitu buta sejarah sendiri, sehingga mereka mendukung perjuangan anti-Zionisme, dan mereka pikir mereka melakukannya sebagai orang Yahudi. Ya, kita tidak sepatutnya membuat generalisasi. Tetapi saya rasa orang seperti Peter Beinart, dia adalah seorang oportunis. Tetapi semua, anda tahu, semua pelajar di kolej yang melaungkan slogan, malah pelajar Yahudi yang melaungkan bebaskan Palestin, dan profesor Yahudi mereka benar-benar percaya dengan apa yang mereka lakukan. Saya rasa mereka juga benar-benar percaya, dan itulah, saya katakan, itulah tragedi sebenar di sini kerana kejahilan itu. Atau sebenarnya, Anda tahu, baru-baru ini seorang ibu yang menghubungi saya dan meminta saya bercakap dengan anak perempuannya. Apa isunya? Terdapat juga tekanan sosial, yaitu semua kawan-kawannya terlibat dalam perkara ini. Dan mereka percaya Israel adalah berdosa, lahir dalam dosa, adalah negara penjajah, negara perkauman penjajah. Dan Anda tahu, bila Anda masih muda, Anda hanya mahu menyesuaikan diri. Tetapi apa yang saya ingin katakan kepada para pendengar dan penonton Anda ialah, perkara ini tidak sepatutnya mengecewakan atau menghalang orang ramai daripada berfikir. Jadi, jika orang Yahudi turut serta dalam perkara ini, itu bermakna ada sedikit legitimasi padanya. Sebagai contoh, kebanyakan orang Yahudi di Amerika tidak memelihara Syabat. Kebanyakan lelaki Yahudi di Amerika tidak memakai kippah, betul? Namun, Anda tahu, kita semua tahu, dan mereka akan tahu bahawa jika Anda pergi dan menyerang seorang lelaki Yahudi, tanggalkan kippahnya, meludah ke atasnya, Anda akan faham perkara itu. Itu adalah satu perbuatan antisemitisme, walaupun hakikatnya, kebanyakan orang Yahudi di Amerika, kebanyakan lelaki Yahudi tidak memakai kippah. Jadi hanya kerana Anda ada beberapa, sebenarnya sangat sedikit, tetapi mereka sangat lantang.
Orang Yahudi yang anti-Zionis, ia tidak sepatutnya dilayan berbeza daripada orang Yahudi yang berkata, maksud saya, Taurat tidak begitu bermakna bagi saya. Tetapi jika anda pergi dan mencemarkan Taurat, itu adalah satu perbuatan antisemitisme. Betul, tetapi ia juga menimbulkan persoalan tentang sejauh mana luasnya komuniti Yahudi. Saya rasa anda tahu, kita telah sentuh secara ringkas tentang apa yang dilakukan oleh organisasi Yahudi terkemuka yang gagal menangani isu antisemitisme. Ramai antara mereka secara naluri tidak mahu mengecualikan golongan anti-Zionis daripada komuniti Yahudi atau daripada platform komuniti. Namun, jawapan saya kepada perkara itu ialah, jika orang Yahudi tidak berpegang pada apa-apa, maka tiadalah apa-apa. Maka mereka tidak berpegang pada apa-apa. Saya faham. Tetapi anda tahu apa? Pengalaman saya juga menunjukkan bahwa organisasi warisan Yahudi yang sangat inklusif ini memberi ruang yang luas kepada golongan Yahudi anti-Zionis, tetapi mereka tidak menyertakan Zionis yang kuat dan tegas tanpa kompromi. Betul sekali. Betul sekali. Semua keterangkuman dan toleransi mereka. Sebagai contoh, saya merujuk kepada tanah itu secara pribadi. Saya sebut Judea dan Samaria. Itu sudah membuat saya tidak sehaluan dengan nada mereka. Oh, nada saya tak kena. Tetapi seorang Yahudi anti-Zionis yang melaungkan bebaskan Palestin atau tamatkan penjajahan, entah bagaimana tetap diterima dalam payung besar ini. Ya, itu juga pengalaman saya. Dan sudah tentu, itu adalah sebahagian daripada panduan gaya kami di JNS. Tetapi kita akan ketepikan itu untuk perbincangan lain. Antisemitisme kini wujud dalam bentuk yang sangat ganas di kedua-dua pihak, kanan dan kiri. Adakah mungkin untuk memisahkan perjuangan daripada politik pada masa begitu ramai pemegang jawatan sedang bermain-main dengannya? Atau beralih kepada anti-Zionisme apabila nampaknya asas Parti Demokrat telah dikuasai oleh golongan anti-Zionis? Ya, sebenarnya Ruth Wise telah menulis satu karya yang sangat penting bertahun-tahun lalu, di mana beliau menyatakan bahwa antisemitisme sentiasa bersifat politik. Dan saya bersetuju dengan beliau dalam hal itu. Saya rasa bahwa sifat antisemitisme ialah ia sentiasa digunakan sebagai senjata oleh pelaku politik dan menjadi cara untuk menjadikan orang Yahudi sebagai kambing hitam, mengecualikan orang Yahudi, menyingkirkan orang Yahudi, dan sudah tentu langkah terakhir, memusnahkan orang Yahudi. Apa yang berlaku di sebelah kiri dan kanan, Anda tahu, kita panggilnya teori tapal kuda. Tapi mari kita ketepikan itu sekejap. Apa yang berlaku di sebelah kiri ialah, ia pada mulanya berada di hadapan, di pinggiran. Saya masih ingat perkara ini. Ia mungkin sekitar tahun 2010, dan tiada siapa yang menegurnya. Tiada siapa dalam Parti Demokrat. Dan apa yang akhirnya berlaku ialah, pinggiran itu menjadi teras utama. Itulah sebenarnya yang sedang berlaku, malangnya, di pihak kanan sekarang, di mana kita mempunyai suara-suara pinggiran yang lantang. Dan mereka perlu didisiplinkan, mereka perlu ditegur, bukan oleh pihak kiri, tetapi oleh pihak kanan. Mereka perlu ditegur oleh ahli politik di pihak kanan, bukan hanya pemimpin pendapat dan wartawan, tetapi juga orang seperti, dan Anda tahu, Presiden Trump kadang-kadang akan berkata, Anda tahu, tiada tempat untuk antisemitisme dalam parti saya, tetapi ia tidak boleh hanya beliau sahaja. Tidak, Mark Rubio sedang lakukan tugas yang baik dalam hal itu, Marco Rubio, tetapi J.D. Vance tidak. Ya, baiklah. Sikap berkecuali beliau secara terbuka, Anda tahu, dalam perdebatan antara Ben Shapiro dan Tucker Carlson di acara Turning Point, USA pada bulan Disember lepas, adalah, saya rasa, Anda tahu, semacam detik penting untuk bagaimana. Malah kami yang bersimpati dan banyak menyukai tentang beliau pun terpaksa memandang beliau sedemikian. Betul. Hakikatnya, dengar sini, saya tidak terkejut bahawa antisemitisme telah kembali. Apa yang mewujudkan saya, Jonathan, ialah anti-Zionisme yang biasanya di pihak kiri, kini telah berpindah ke pihak kanan juga. Saya tidak pernah terfikir bahawa seseorang dari pihak kanan tiba-tiba akan bercakap menggunakan hujah-hujah tentang genosid, fitnah genosid. Bagi saya, itu adalah fenomena yang sangat menarik untuk dikaji dan difahami. Saya rasa, sebagai contoh, James Lindsay telah menghasilkan banyak karya yang sangat baik tentang hal itu. Beliau bercakap tentang naratif rasa teraniaya dan mengatakan bahawa naratif seperti itu yang berasaskan mentaliti mangsa sebenarnya tidak sihat. Dan saya rasa malangnya, sebagian besar pihak kanan telah terjebak sedikit dalam naratif rasa teraniaya berasaskan mentaliti mangsa itu.
Apabila Anda mula melihat diri Anda sebagai mangsa, Anda akan mula mencari siapa yang menindas Anda. Betul, dan orang Yahudi sentiasa menjadi kambing hitam yang paling mudah dipersalahkan. Melangnya. Akhir sekali, bagaimana kita memupuk generasi baru belia Yahudi yang ramai di antara mereka di negara ini telah banyak berasimilasi dan, seperti yang saya katakan sebelum ini, jahil tentang hal-hal Yahudi. Begitu juga ibu bapa mereka dalam idea bahawa Zionisme adalah elemen penting dalam identiti Yahudi mereka, sedangkan banyak perkara dalam kehidupan mereka menumpukan usaha untuk meyakinkan mereka bahawa semua identiti sektarian, kecuali mungkin yang berkaitan dengan orang berkulit berwarna, adalah secara asasnya rasis. Bagaimana kita mengatasi perkara ini? Nampaknya, ia wujud di pihak kiri politik, tetapi kini kita melihatnya di pihak kanan pula. Alergi terhadap pemahaman bahawa tanah Israel adalah sebahagian daripada menjadi seorang Yahudi. Soalan yang sangat baik. Sebenarnya, saya baru sahaja menulis tentang perkara ini untuk Jewish Journal. Saya pernah menulis tentangnya untuk JNS beberapa tahun lalu. Saya mengajar tentang perkara ini. Salah satu masalah terbesar dalam pendidikan Yahudi ialah kita menganggap Zionisme sebagai satu gerakan politik. Dan Anda baru saja mengatakan ia adalah sebagian penting dalam identiti Yahudi. Saya sering bertanya kepada pelajar saya, bolehkah Anda sila takrifkan Zionisme? Dan kebanyakan masa, inilah jawabannya. Jawabannya ialah, Zionisme adalah kepercayaan bahawa orang Yahudi mempunyai hak ke atas tanah Israel. Dan Anda mungkin fikir, itu tidaklah terlalu teruk. Tetapi cabaran saya kepada pelajar-pelajar ialah, tapi kenapa? Israel sudah wujud, jadi kenapa kita perlu sibuk mengatakan kepercayaan terhadap idea itu? Anda tidak akan sibuk mengatakan, saya percaya pada idea bahawa Naya wujud. Dia memang wujud, betul? Israel sudah pun wujud. Jadi tugas kita dalam pendidikan Yahudi, sama ada sebagai ibu bapa atau di sekolah, adalah untuk beralih daripada menganggap Zionisme hanya sebagai satu gerakan politik dan melihatnya sebagai satu ekspresi identiti Yahudi. Itulah cara saya memahami Zionisme daripada ibu bapa saya. Begitulah juga ramai orang Yahudi berbahasa Rusia memahami Zionisme, yaitu ia adalah satu ekspresi identiti bangsa Yahudi. Bagaimana begitu? Ini adalah daripada Rav Soloveitchik. Pemahaman beliau tentang identiti Yahudi adalah seperti segitiga. 3 titik. Ami Israel, Tanah Israel, Torah Israel. Dan Zionisme sebenarnya merangkumi ketiga-tiganya sekaligus. Jadi itu sebenarnya tugas kita, yaitu untuk berhenti menganggap Zionisme sebagai satu gerakan politik dan mengajar anak-anak kita bahawa mereka adalah satu bangsa, bahawa mereka berasal dari tanah Israel. Maksud saya, ini perkara yang mudah. Anda mungkin tertanya, apa yang susah sangat tentang itu? Tetapi memang susah, sebab ramai orang Yahudi benar-benar mahu rasa diterima. Kita memang mahu menyesuaikan diri dan tidak mahu menonjolkan diri sebagai berbeza. Kita mahu menjadi rakyat Amerika. Dan pelajar-pelajar saya selalu tanya saya, kalau kita Yahudi, adakah itu bermakna kita tak boleh jadi rakyat Amerika? Sudah tentu, Anda boleh jadi rakyat Amerika. Tapi kenali kisah Anda. Ketahuilah bahawa Anda adalah satu bangsa. Anda bukan sekadar satu agama. Anda berasal dari satu bangsa purba, satu tamadun dari tanah Israel. Asal-usul etnik kita berkait rapat dengan tanah Israel. Zionisme adalah satu ungkapan identiti Yahudi kita. Perkara itu perlu diajar di sekolah-sekolah kita. Itu satu poin yang sangat baik dan sesuai untuk kita akhiri. Naya, terima kasih banyak kerana bersama kami hari ini. Bagaimana penonton kami boleh mengikuti perkembangan Anda? Terima kasih. Ya, Anda boleh mengikuti saya di X atau Twitter dan di Instagram sebagai @naya. Dan saya juga mengacarakan rancangan saya sendiri yang dipanggil Don't Know Much About. Saya baru sahaja menjemput Dr. Judy April dan episod itu akan dimuat naik. Dan rancangan saya yang seterusnya akan bersama Ben Cohen dari FDD. Kami akan membincangkan penguasaan anti-Zionis terhadap pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Baiklah, terima kasih Ben, kolumnis JNS. Saya nasihatkan semua orang untuk cuba dengar podcast Naya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada penonton kami. Sila ingat untuk mengikuti Jonathan Tobin edisi harian setiap hari yang Anda boleh dengar di mana-mana sahaja Anda mendapatkan podcast Anda. Dan sama ada anda mendengar kami di salah satu platform tersebut atau menonton kami secara langsung di Facebook atau X atau di saluran YouTube JNS, sila tekan suka dan atau langgan JNS. Klik pada loceng untuk pemberitahuan dan berikan ulasan yang baik kepada kami. Sila tulis kepada kami di Think Twice di jns.org dan beritahu kami di mana Anda mendengar atau menonton rancangan ini.
serta apa pendapat Anda mengenainya. Dan ingat, teruskan membaca dan berpikir untuk diri sendiri. Dan kami akan jumpa Anda lagi minggu hadapan.